لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mungkin bagi sesetengah orang kita, lafaz ini mungkin sekadar lafaz talbiyah, tetapi ia sebenarnya jawapan kepada seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeru manusia agar menjadi tetamunya di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsikan tazkirah saya mengenai dengan bacaan talbiyah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Menurut para ulama, orang pertama yang mengucapkan kalimah talbiyah ini ialah Nabi Ibrahim AS. Talbiyah merupakan satu ucapan yang menandakan kehadiran para jemaah haji yang dilafazkan oleh setiap jemaah haji. Ucapan ini dilaungkan setelah berihram ketika berada di tanah suci. Talbiyah sememangnya digalakkan oleh Nabi SAW bagi setiap jemaah haji, bahkan perkara ini dianggap sunat mustahab. Pengertian talbiyah secara bahasa, talbiyah bererti pemenuhan, jawapan atau pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Erti talbiyah secara istilah iaitu ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ihram haji atau umrah. 4 syarat untuk menjadi tetamu Allah terkandung dalam lafaz talbiyah, iaitu pertama, kita mengakui yang kita menyahut panggilannya. Kedua, tiada sekutu bagimu ya Allah. Ketiga, mengaku segala pujian dan nikmat adalah Allah yang punya. Dan keempat, kuasa memerintah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat membaca laungan talbiyah ini dimulai daripada berniat ihram dari miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah, hinggalah permulaan tawaf bagi yang mengerjakan umrah, dan hingga mulai melontar jamrah al-kubra atau mulai tawaf atau bercukur mengikut amalan mana yang didahulukan bagi yang mengerjakan haji. Bacaan talbiyah disunatkan bagi lelaki untuk menyaringkan dan meninggikan suara, dan tidak pula disunatkan bagi wanita. Justru bacaan talbiyah akan berterusan, berulang-ulang dan bergema di seluruh tanah haram Mekah di mana berkumpulnya semua jemaah haji. Bacaan talbiyah ini juga ada waktu berakhirnya, iaitu ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf bagi jemaah yang melakukan umrah. Yang kedua, ketika orang yang berhaji telah selesai melontar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah bagi jemaah yang melaksanakan haji, kemudian mengganti talbiyahnya dengan takbir. Dalam Islam terdapat hukum membaca talbiyah ketika menunaikan ibadah haji dan umrah.
Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sah ihram. Sementara menurut Imam Maliki, hukum membaca talbiyah adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Lafaz talbiyah ini menunjukkan bahawa akidah tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah haji. Mereka yang datang bukan kerana Allah atau akidah yang satu akan tertolak hajinya kerana dilakukan atas sebab selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji dan umrah adalah lanjutan dan kemuncak kepada akidah tauhid yang diwarisi oleh Nabi dan Rasul. Segala slogan syirik yang dicipta oleh kumpulan sesat akan tertolak dengan sendirinya apabila berhadapan dengan kalimah tauhid yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari lafaz talbiyah yang selalu kita pandang ringan, kita sekadar melafazkan tanpa penghayatan. Akhirnya, kita membiarkan amalan ini hanya menjadi ritual tanpa pelaksanaan, buat pun asal-asalan. Oleh itu, lafazkanlah talbiyah ini dengan penuh penghayatan dan keinsafan di dalam hati dan diri kita, agar ibadah haji dan umrah kita tidak menjadi sia-sia dan memperolehi haji dan umrah yang mabrur. Amin. Semoga tazkirah saya pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.